takut, tidak ada binatang terbuat, jalan selamat, yang selamat daripada Al-Qadisiyah. Qadisiyah di bumi Palestin. Seorang perempuan akan berjalan sampai ke Mekah, dia tak takut melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mana Islam dah tersebar, Palestin juga telah dikuasai oleh umat Islam. Tiga benda, tiga perkara yang Nabi sebut di hadapan Adi bin Hatim Al-Qadi. Akhirnya tuan-tuan, kata dengan Adi bila dia masuk Islam, alhamdulillah. Bila dia masuk Islam, dia kata dua daripada tiga hadis sebut dia dah tengok. Kerana Allah Ta'ala panjang umur Adi, bila wafatnya Rasulullah, dia masih hidup. Di zaman Sayyidina Abu Bakar pun Adi masih hidup. Wafatnya Abu Bakar, dia naiknya Sayyidina Umar sebagai khalifah yang kedua, Adi masih hidup. Dan di zaman Sayyidina Umar ni tuan-tuan, Adi melihat jatuhnya kerajaan Rom dan Parsi. Apa yang disebut tu berlaku. Rom dan Parsi berada di bawah, berada di bawah tangan Islam, berada di tangan umat Islam. Betul-betul berlaku. Yang kedua katanya Adi, aku juga melihat ketika mana di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, bila Palestin berjaya dibuka oleh umat Islam menguasai Palestin, menguasai Baitul Maqdis tuan-tuan, tiba-tiba di sana ada seorang perempuan daripada bumi Al-Qadisiyah, dia boleh bermusafir, dia boleh pergi ke Mekah tuan-tuan, dia mendapatkan seorang diri, dia tak takut melainkan hanya kepada Allah. Perompak tak ada, orang nak kacau di jalanan tak ada, penyamun ke peragu ke semua tak ada. Amannya perjalanan masa itu, amannya tempat gitu. Tak ada lagi. Tuan-tuan, berlaku kata Adi, aku melihat. Cuma kata Adi satu lagi yang disebut oleh Nabi, aku tak lihat, aku tak tengok lagi, tapi kata Adi, aku yakin benda juga akan berlaku. Apa dia tuan-tuan? Atau benda datang dari Allah SWT. Adi tak sempat lihat. Dia mati tuan-tuan, dia wafat, Adi tak sempat lihat. Tapi benda yang disebut tu berlaku di zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, kan, bagi salah seorang khalifah kerajaan Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Di zaman dia, harta benda melimpah ruah, sehingga apabila zakat nak diagih kepada orang ramai, orang yang fakir miskin, cari, ambil, cari tuan-tuan. Mana orang fakir nak bagi zakat, tak ada seorang yang terima, berpatah balik masuk ke rumah. Ini apa yang telah ditegaskan oleh Nabi. Saya sebut tuan-tuan, maka akhirnya berjaya dikuasai. Nabi berjaya membuka kota Mekah tahun yang ke-7 Hijrah. Maknanya selepas 10 tahun daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Berjaya. Masjid Al-Aqsa tuan-tuan, masa zaman Nabi, masa Nabi hidup, Nabi tak berjaya lagi. Nabi wafat tahun ke-11 Hijrah. Tapi tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa akhirnya berjaya dikuasai oleh umat Islam. Wilayah Palestin akhirnya berjaya berada di bawah naungan Islam tuan-tuan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Umar tahun yang ke-15 Hijrah. Tahun yang ke-15 Hijrah. Dengan makna lebih kurang 18 tahun, tak sampai 20 tahun sebelum tak sampai 20 tahun peristiwa Isra wal Mi'raj tuan-tuan. Akhirnya tahun yang ke-15 Hijrah di zaman Sayyidina Umar tuan-tuan, umat Islam, tentera Islam yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah berjaya membuka Palestin, menguasai Masjid Al-Aqsa tuan-tuan. Kejayaan umat Islam. Itu tuan-tuan, akibat daripada kelalaian umat Islam. Akibat daripada kelalaian. Bila zaman Sayyidina Umar tahun 15 Hijrah, Islam dah sampai ke Palestin, berjaya mengambil alih Masjid Al-Aqsa tuan-tuan. Bahkan Palestin berada di bawah kerajaan Islam ni dalam tempoh 500 tahun. Bermula dengan pembukaan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam tempoh 500 tahun berada di tangan orang Islam. Tiba-tiba akibat daripada kelalaian umat, akibat daripada kealpaan pemuda-pemuda meninggalkan jihad, meninggalkan perjuangan tuan-tuan, akhirnya tiba-tiba dikejutkan dengan tentera-tentera Salibiyah yang boleh menguasai Palestin dan mereka merampas, mereka menguasai Masjid Al-Aqsa. Tentera Salib, mereka boleh menjajah, merampas bumi Palestin. Ketika mana tentera Salibiyah menguasai Palestin tuan-tuan, berapa ramai ratusan ribu umat Islam yang dibunuh di bumi Palestin. Bukan sikit tuan-tuan. Cuba baca dalam kitab tarikh, dan kitab tarikh Islam. Ada yang direkodkan tuan-tuan, pernah dalam satu hari tentera Salib ini membunuh umat Islam tuan-tuan, sembelih orang Islam ni sehingga akan lebih daripada 70,000 yang dibunuh. Kuda-kuda tentera Salib berjalan di atas darah-darah yang mengalir, darah-darah yang keluar daripada tubuh-tubuh umat Islam di Palestin. Kejamnya orang-orang Salib, tentera Salib ini. Mereka bunuh umat Islam.
sembelih umat Islam, rampas perkampungan, buat apa saja, dan zalim. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak membiarkan bumi yang diberi berkata oleh Allah, allazi barakna haulahu, yang Allah Ta'ala beri berkata di sekeliling pada bumi Palestin itu sendiri, tuan-tuan. Tentera zalim hanya mampu bertahan tak sampai 100 tahun. Bagian kita tarik mengatakan mereka hanya menguasai Baitul Maqdis ini, tuan-tuan, dalam tempoh hidupan 60 tahun. Dalam tempoh 60 tahun. Akhirnya, tuan-tuan, muncul seorang pemuda yang membebaskan Palestin yang dikenali oleh umat Islam. Disebut namanya dalam kitab-kitab tarikh. Bahkan orang-orang barat mengenali. Siapa dia, tuan-tuan? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi akhirnya, tuan-tuan, dalam bulan Rejab juga. Dalam bulan Rejab 27 hari bulan Rejab, hari Jumaat, tahun 583 Hijrah. Tahun 583 Hijrah, 27 hari bulan Rejab, hari Jumaat, dalam satu peperangan yang terakhir, peperangan Hattin, tuan-tuan, Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengalahkan tentera-tentera Salibiyah dan akhirnya boleh mengembalikan semula bumi Palestin ke tangan umat Islam. Boleh mengembalikan semula masuk Al-Aqsa ke tangan umat Islam. Ini jasa yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi, walaupun dia bukan bangsa Arab, tuan-tuan. Salahuddin Al-Ayyubi ini dia berbangsa Kurdistan. Itu wilayah dia, negara dia. Yang hari ini, tuan-tuan, Barat bila menjajah negara-negara umat Islam selepas jatuhnya kerajaan Osmaniyah Turki ini, tuan-tuan, dipecahkan wilayah Kurdistan, tuan-tuan, kepada beberapa bahagian. Sebab mereka tidak mahu, Barat tidak mahu melihat akan muncul lagi Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua. Mereka ingat sejarah Salahuddin, tuan-tuan. Sebab itu wilayah Kurdis tidak diberi kemerdekaan. Tak ada negara Kurdistan, walaupun wilayah cukup besar. Wilayah dia, tuan-tuan, bangsa dia cukup ramai, bangsa Kurdis. Tapi wilayah dia, sebahagian wilayah dia 1/4 dipecah masuk sebelah Turki. Ada bangsa Kurdis, ada orang Kurdistan di Turki. Sebahagian wilayah dia, tuan-tuan, masuk sebelah Iraq. Sebahagian wilayah dia masuk sebelah Syria. Sebahagian wilayah dia, tuan-tuan, masuk sebelah Iran. Dipecah-pecah. Yang hari ini mereka menuntut kemerdekaan juga untuk wilayah mereka yang sangat luas, tuan-tuan. Tapi berjaya tak. Berjaya cukup takut bila disebut atau bila mereka menyebut nama Salahuddin Al-Ayyubi. 27 hari Rejab, hari Jumaat, tuan-tuan, tahun 583 Hijrah, Salahuddin Al-Ayyubi boleh ambil semula Baitul Maqdis setelah 60 tahun berada di tangan tentera-tentera Salibiyah. Itu sejarah. Dan hari ini sejarah itu berulang balik, tuan-tuan, akibat kelalaian kita, akibat daripada kelalaian umat Islam. Berpecah Arab dengan Asabiyah, kebangsaan Arab dia masing-masing tak pertahankan kerajaan Osmaniyah di Turki, tuan-tuan. Ketika mereka berhadapan dengan tentera-tentera penjajah, tuan-tuan, akhirnya pada tahun 1924 menyaksikan kerajaan Islam yang terakhir, kerajaan Osmaniyah, tuan-tuan, berjaya digulingkan. Jatuhnya kerajaan Islam yang terakhir, kerajaan Osmaniyah di Turki pada tahun 1924. Semenjak daripada tahun itu, apabila negara-negara umat Islam dijajah, termasuk Palestin dijajah oleh British, tuan-tuan, akhirnya mereka membenarkan orang-orang Yahudi untuk menguasai, untuk duduk di bumi Palestin. Bermula daripada kemasukan orang-orang Yahudi, tuan-tuan, selepas daripada jatuhnya kerajaan Osmaniyah di Turki ini, tuan-tuan, mereka rampas bumi umat Islam di Palestin. Daripada sejengkal